Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar permata-permata hati cikgu, murid-murid tahun 3? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria, berada di rumah. Jangan pergi ke mana-mana kerana COVID-19 masih lagi ada. Kita kena jaga diri kita, kita jaga kita. Baiklah, PDPR 2.0 Bahasa Melayu tahun 3 akan kita lakukan pada hari ini. Cikgu berharap anak-anak sudah bersedia untuk belajar pada hari ini dengan menyediakan buku teks, menyediakan buku tulis untuk pemahaman dan juga alat tulis. Yang penting, anak-anak permata hati cikgu yang berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini bersedia dari segi minda untuk belajar, terus menuntut ilmu walaupun sekolah masih ditutup dan kita akan bersua muka pada 8 Mac nanti. Ayuh kita mudahkan pelajaran kita pada hari ini, iaitu tema 1 kekeluargaan, unit 3 kenangan manis, tajuknya Kempestari. Kemahirannya membaca. Hari ini kita nak membaca apa? Sabar, kita akan membaca pada buku teks muka surat 14. Jadi, oleh demikian cikgu mahu anak-anak permata hati cikgu buka buku teks pada muka surat 14. Adakah sudah membuka buku teks? Terbaik. Jadi kita teruskan, iaitu standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 2.1 asas membaca dan memahami. Standard pembelajarannya 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, iaitu petikan. Dan objektif yang hendak kita capai pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membaca petikan berita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bermakna anak-anak pada hari ini akan menjadi pembaca berita. Selalu kita melihat di kaca televisyen, pembaca berita yang membacakan berita iaitu di buletin utama. Hari ini anak-anak permata hati cikgu yang hebat ini akan menjadi penyampai berita. Kita lihat nanti adakah anak-anak permata hati cikgu percaya membaca berita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, sebelum itu kita lihat dahulu rakaman berita ini. Buletin utama 16 September bersama saya, Kamarun Nizam Feruslini No, dan rakan penyampai. Saya Syafinas Muhammad Fauzi, teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sarawak mengharapkan Kerajaan Persekutuan bersikap lebih tegas terhadap Indonesia berhubung masalah jerebu yang semakin menyerubungi banyak kawasan di negeri ini. Sebanyak 1,087 titik panas dikesan di Kalimantan dan 306 di Sumatera yang dipercayai berpunca daripada pembakaran hutan secara terbuka dan tidak terkawal di negara itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ungah Ambas berkata, Putrajaya perlu berbincang dengan Jakarta bagaimana hendak mengatasi masalah ini. Apa yang diharapkan adalah Kuala Lumpur dapat membantu Sarawak untuk berbincang dengan Indonesia supaya keadaan pulih dari jerebu. Bagaimana anak-anak permata cikgu sudah melihat bagaimana cara membaca berita oleh dua orang penyampai berita itu tadi? Cikgu yakin bahawa anak-anak tentu boleh membaca berita tersebut dengan lebih baik. Nanti kita akan lihat bagaimana anak-anak membaca berita tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul, gaya seorang pembaca berita. Baiklah, kita lihat pada buku teks muka surat 14. Kita lihat. Ini adalah petikannya, iaitu yang bertajuk Kempestari. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita cuba membaca petikan berita ini, iaitu tentang program Kempestari. Adakah anak-anak permata cikgu yang hebat yang ingin menjadi penyampai berita ini sudah bersedia? Sudah bersedia? Jom kita cuba membaca berita ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Kita duduk cara membaca berita. Besut 14 Februari, Kilang Batik Puan Hajah Aminah telah mengadakan kem pestari untuk rumah anak yatim titian kasih.
Kem ini diadakan di Rumah Rehat Seri Talang dan disertai oleh 30 orang anak yatim. Menurut Puan Hajah Aminah, 54 tahun, kem ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dalam proses pembelajaran. Aktiviti kem bestari ini dikendalikan oleh anggota keluarga beliau sendiri. Antara aktiviti yang diadakan ialah ceramah motivasi diri. Ceramah ini telah disampaikan oleh Puan Zainab, seorang kaunselor. Beliau ialah menantu Puan Hajah Aminah. Selain itu, aktiviti sukaneka menjejak hutan dan meniti jambatan gantung dikendalikan oleh Encik Abdul Aziz, anak Puan Hajah Aminah. Sekian berita pada hari ini. Itulah cara-cara kita membaca berita. Cikgu cuba menyampaikan berita dengan gaya penyampai berita. Adakah cikgu ada gaya penyampai berita? Cikgu adalah cikgu. Tapi namun demikian, cikgu mencuba untuk menyampaikan berita gaya penyampai berita. Jangan ada ketawa kalau cikgu baca macam tu kan. Tak apa. Jadi cikgu mahu anak-anak Permata Hati cikgu juga boleh mencuba bagaimana cikgu mencuba membaca berita tadi. Anak-anak juga cikgu minta membaca berita, petikan berita ini. Nanti anak-anak baca petikan berita ini, rakam dengan menggunakan telefon pintar dan rakaman tersebut anda hantar kepada cikgu. Cikgu, saya nak ada gambar ke cikgu? Boleh. Kalau anda nak ambil gambar sekali, lagi baik kan? Anda pakai cantik-cantik, duduk depan meja, minta ibu atau ayah, rakamkan petikan ini. Buka buku teks, muka surat 14 dan baca dengan gaya pembaca berita. Yang penting, mestilah sebutan dan intonasi yang betul. Macam ni, jika anak-anak boleh lakukan. Boleh, cikgu yakin anak-anak boleh lakukan. Seterusnya, kita perlu menjawab soalan pemahaman. Ini tugasan kita yang kedua. Anda sediakan buku tulis yang untuk pemahaman, buku kecil itu. Kita tulis kepada buku tulis. Jangan lupa, setiap kali kita menulis, apa yang perlu anda lakukan? Tulis hari, mata pelajaran dan tarikh hari ini. Dan ingat, cikgu suka sebut kan, tulis sumbernya di mana, muka surat berapa supaya senang kita membuat rujukan. Jadi, soalan pemahaman yang pertama ialah, di manakah kem bestari itu diadakan? Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Ingat, apabila soalan berkaitan dengan petikan, anak-anak perlu merujuk kepada petikan tersebut. Dan petikan ini ada jawapannya. Lihat balik pada buku teks anda, muka surat 14 itu. Ada jawapannya. Jadi, anda dikendaki menjawab dengan ayat yang lengkap. Seperti, kem bestari itu diadakan di. Cuba-cuba, fikir-fikir, mencari jawapan dan menulis ayat dengan lengkap. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah, siapakah yang menganjurkan kem bestari itu? Ada jawapannya dalam petikan. Jadi, sila buat dengan ayat yang lengkap. Kem bestari itu dianjurkan oleh. Buat ayat yang lengkap. Dan berikutnya soalan yang ketiga. Berapa orang anak yatim yang menyertai kem bestari itu? Juga ada jawapannya dalam petikan. Cari-cari berapakah angkanya. Kem bestari itu disertai oleh. Berapa orang yang menyertai kem bestari tersebut? Dan soalan yang keempat, apakah tujuan kem tersebut diadakan? Ada jawapan juga. Carikan, anda dapatlah jawapannya. Juga anda buat dalam ayat yang lengkap, kem tersebut diadakan dengan tujuan untuk. Cari kata kuncinya dan cikgu yakin anda dapat mencari jawapannya dan menulis dengan ayat lengkap. Jaga tulisan anda biarlah kemas, boleh dibaca. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ialah, siapakah yang menyampaikan ceramah motivasi diri? Ceramah motivasi diri disampaikan oleh yang merupakan kepada Puan Hajah Aminah. Bagaimana kita nak dapat jawapan ini? Sila lihat pada petikan. Cikgu yakin bahawa anda boleh menjawab soalan dengan berdasarkan petikan. Ingat, anda ialah anak hebat. Jika anda berusaha, anda akan berjaya. Berusaha mencari jawapan dalam petikan, maka anda akan dapat menjawab dengan tepat. Anda terbaik. Jadi,
tugasan anda pada hari ini ialah pertama, rakam bacaan petikan berita dengan sebutan dan intonasi yang betul dan hantar kepada cikgu. Dan yang kedua, jawab soalan pemahaman berdasarkan petikan berita dan sila lakukan pada buku tulis pemahaman iaitu buku kecil. Tugasan ini akan cikgu semak semasa kelas bersemuka pada 8 Mac 2021. Baiklah, itulah sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian sahaja perkongsian ilmu buat kali ini. Cikgu mohon maaf atas sebarang kekurangan diri, keterbasan ilmu dan kemahiran pada diri hamba ini. Cikgu ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang serba kekurangan. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan itu datang daripada cikgu ini. Maka sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.